And then we are going to emphasize it later on. Okay. So last step. Okay, dengar ni. Alright. So last step, saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua untuk buat perkara demikian. Perkara berikut perkara berikut. Pertamanya dijemput semua untuk mendaftarkan diri ke dalam ThinkSpeak account. Dan saya rasa mungkinlah kebanyakan yang daripada kelas Zahrawi dah register. Betul tak? Ke belum register lagi? Zahrawi kebanyakannya dah register. Baik. Kepada yang dah register, bagus. Kepada Al-Falah yang belum register, sila register. Cara dia adalah pergi kepada ThinkSpeak. ThinkSpeak. ThinkSpeak.com. After that, you are going to be navigated into the IoT ThinkSpeak project, cloud solution for you. And then you can click on the top right over here. And then you can go for sign up. Anda boleh sign up lah. You can sign up as the user. You have no account, for example. Never mind, create one. So after you create your account, then they require your good stuff, yourself lah means that, to validate through your email. Anda kena buat email verification. Okay. Benda ni saya dah buat lah. Cuma nak maklumkan kepada anda semua, saudara-saudari, bila anda dah validate, anda akan kena verify anda punya email. Selepas verify, anda akan tekan next, next, next sampai dia minta anda bagi anda punya password. Bukan password email, password untuk account ThinkSpeak masing-masing lah. Dah register sampai ke tahap itu, maka anda akan sukses. So, sukses ataupun tidak, maka anda akan ada ability untuk meng-create ataupun membuat 4 account lah. Ni contoh, saya dah telah pun disahkan dan saya pun telah ada account. So I'm going to login into my account. So I already login into my account lah. So anda nampak kat sini ada channel, betul tak? Channel ni adalah menandakan projek yang anda buat. Satu bot usually untuk yang free account, satu bot ni usually untuk satu account. Faham tak? So maknanya akan ada satu bot untuk satu kumpulan lah. Mungkin juga anda punya kumpulan buat sampai 2. Mungkin, saya tak pasti. Tengok objektif masing-masing lah. Yang pasti, maksimum channel yang dibenarkan adalah 4 saja. Okay, so mari kita try buat sama-sama. Boleh? Boleh tak boleh ni? Az-Zahrawi? Al-Falah boleh tengok ataupun boleh try. Senang je nak buat dia. Buat account. Lepas tu validate dekat anda punya email. Lepas tu anda akan bersama dengan saya. So Al-Falah, Al-Zahrawi, ready? Al-Falah ready untuk tengok? Al yang lain. Ready untuk balik? Yang balik tu paling kuat. Pergi kepada new channel. Kenapa saya kena cerita benda ni? Sebab anda akan buat benda ini sendiri-sendiri sebagai homework. Ada sebab kenapa saya tunjukkan juga hari ini, sekarang ini. Sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan balik bukan dengan tangan kosong, tapi dengan tangan kosong, kepala berisi. Okay, pergi kepada new channel. So you can name your channel. Example lah, saya namakan channel saya ni sebagai testing. Okay, saya akan letak 3 variable. Contoh, apa dia? Contoh yang pertama apa dia? Soil moisture. Contoh. Yang kedua apa dia? Temperature. Contoh. Yang seterusnya adalah RH. Kemudian yang keempat adalah IR. Ataupun saya panggil sebagai detector lah. Detector sensor. Okay, ada berapa ni? Ada 4. Saya tambahlah lagi satu. Dia maksimum 8. Maknanya anda boleh monitor 8 parameter. So kepada kawan-kawan yang buat air quality menggunakan PMS, anda kena pilih lah. You must be a little bit selective. Because they only give you at least 8. Tapi kalau anda menggunakan teknologi lain ni biasanya saya tak ceritakanlah secara public. Tapi kalau anda nak, kena datang kursus advanced speciality yang saya buat. Yang itu memang boleh buat unlimited. Boleh hantar unlimited. Maknanya boleh banyak row lah. Satu kali hantar 5 saat tu, ada 20 parameter terus. Boleh, tak ada masalah. Tapi tu advance lah. Kalau nak nanti boleh kemudian kita belajar. Okey, kita ada soil moisture. Kemudian saya nak adjust sikit, saya tulis yang bawah ni adalah soil moisture percentage.
Okey, yang bawah ni saya adjust sikit, saya tulis temperature. Yang bawah ni saya adjust sikit, saya tulis RH. Kemudian yang last kali adalah apa ni tadi? Detector detector. Macam itulah contoh. Okey, dah sudah. Dah ada 5 kan? Sudah ada 5, maka yang the next one adalah dipanggil sebagai show channel location, latitude dan longitude. Latitude dan longitude ini saya mohon tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada Google Map. Google Map dan tentukan latitude dan longitude kawasan yang anda ingin membuat pemantauan persekitaran. You are required, you must do the searching of your latitude and longitude and then put it inside your ThingSpeak account according to your specific channel. In this case, example, Klinik Kuster. Contohlah, Klinik Kuster, Sungai Buloh. Saya ambil contoh saja ni. Kemungkinan saya buat pasal SDG sekian, whatsoever it is. I just want the coordinate just to give me some idea and then I'm going to put it inside the ThingSpeak account, ya. Okay, saya pergi dekat Pusat Kawalan Kuster Negara, for example, and then I have the specific location or specific pinning. Yang ini hari tu dah tunjuk kan? Sem 4 Zahrawi juga kan? Dah buat hari tu kan? Tutorial. Tutorial apa awak buat hari tu? QGIS Falah belum buat lagi Falah ni memang kena kecap lah sebelum anda berkecap Okey, so kat sini kita ada Pusat Kawalan Kuster Negara sebagai contoh. Saya akan right click kepada kawasan yang berkenaan. In this case, example, I'm going to go for the map and then I'm going to click for the Google Map. Sorry, not Google Map, Google Earth. So by clicking that one, I'm able myself to retrieve the kita panggil sebagai koordinat lah. Mana? Pondok Polis Kuster kat mana? Ni ILKKM Sungai Buaya kan. So kita katakanlah Pusat Kawalan Kuster ni, okay, saya pin kat sini lah. So I'm going to do right click. Apabila anda right click, dia akan ada pin tu. Nampak tak? 3.2171 sekian. Okay, I'm going to copy. I already copy it. And then I'm going to navigate into my ThingSpeak account and paste it accordingly. So this is my latitude. And then another one is my longitude. Kalau salah latitude dan longitude ni, dia tak memposisikan pada tempat yang betul, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh buat perubahan kemudian. Okay. After that, anda boleh letakkan video. That's why anda ada video apa? Video explain. Nampak That's why kursus ni sangat menarik. Anda ada belajar juga tentang EHSP buat website kan? So you can also put some video URL. You can also put some link to external website, link to your GitHub and so on and so forth. Ni nampak tak? Apa tulis perkataan metadata dan tag ni adalah apa? Yang inilah dipanggil sebagai SEO, Search Engine Optimization. So orang boleh cari dan jumpa anda punya channel. Tapi secara default channel anda adalah private. Unless anda boleh sharekan lah kemudian ya. Okay, saya boleh tekan butang save, maka khalas. Apa dia? So saya ada satu channel yang terdiri daripada 5 data dan 1 location. So all of these are going to be recorded at the interval maximum 15 seconds one. Maknanya setiap 15 saat satu data sahaja boleh dihantar setiap 15 saat. Anda nak lebih cepat daripada 15 saat kena bayar dekat ThingSpeak. Faham ya? Okay. Then we have another requirement when you want to send the data into the ThingSpeak, you have to provide the API key. Nampak tak perkataan sebelah kanan ni namanya apa? API key. API key ni kalau anda tekan, dia ada following numbers of key. So the first key is write API key, the second one is read. Apa maksud write API key? Siapa tahu? Write API key maknanya anda nak menulis data kamu ke dalam cloud IoT ThingSpeak. Faham? Dengan kata lain, nak merekodkan data ke cloud lah. Jelas tak jelas? Nak merekodkan data ke cloud. Apa maksud read? Nak baca orang punya. Ya Allah, saya suka jawapan. Betul. 100% betul. Contohnya, anda ada satu channel, iaitu channel kawan anda dekat negeri sekian, anda dekat negeri sekian. So, anda boleh dapatkan data dekat read API. Faham ya? So, ini konsep sharing of data. Esok kita akan belajar lagi satu, iaitu dipanggil sebagai open weather. Yang itu pun saya akan cerita juga. Okey, ini yang penting write API key.
Dan juga another things yang important adalah channel ID. Apa dia? So channel ID dengan key ni adalah two most important item need to be copied and also secure somewhere lah. Jangan copy lepas tu share dekat orang. Tak boleh. Ini yang akan menyebabkan security dan juga sensitivity of the data inside your system being protected or not is depends on this key. Kalau dia telah terceroboh, maka anda boleh generate key yang baru. Faham You can regenerate the key. Okay, settle untuk ThingSpeak. Dah settle dah? So, untuk ThingSpeak ni, esok kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara nak membuat konfigurasi. Macam mana data daripada ThingSpeak ni akan hadap dan hidup di dalam data kita. Oleh demikian, saya menjemput anda semua untuk menggabungkan 3 dalam 1 punya sensor tadi kepada IoT. Maknanya kena hantar data tu secara online. Okay? Tapi itu kita boleh buat esok. Kita kena buat kerja rumah tu malam ni. Baru siap. Tapi bagaimana cara nak buat dia? Baik, saya akan tunjukkan sekarang. Buka Arduino Uno. Maafkan saya. Buka Arduino IDE. Dah buka belum? Saya akan pergi ke file dan saya akan pergi ke new. Apa dia? New. I'm going to create a new sketch. Apa dia? New sketch. Okay, saya dah buka belum new sketch saya? Okay, itu step yang pertama. Buka sketch kosong yang pertama. Yang kedua, you are going to go for the sketch, include library, manage libraries. You are required to install a specific library named as ThingSpeak. Apa dia? ThingSpeak. So you are going to install it from your library manager. Faham ya? Macam mana nak pergi dekat library manager? Sketch, include library, manage libraries. Lepas tu dia akan keluar library manager lah seperti yang ditunjukkan pada layar sekarang. Anda akan tekan dekat butang yang atas ni dan anda akan tulis perkataan ThingSpeak. Okey? Tolong install. Ada satu je ThingSpeak tak silap saya yang sangat penting dan utama untuk anda install. Namanya ThingSpeak by MathLab. Apa dia? Anda boleh type lah perkataan ThingSpeak. ThingSpeak by MathWork. MathLab tu produk dia. MathWork tu company dia. Yang ini. By MathWork. Okey, dah sudah? Dah install dah? Apabila tuan-tuan dan puan-puan telah install, apa dah? Telah menginstall, maka anda boleh pergi ke file, pergi ke example, pergi ke example yang berkenaan bernama ThingSpeak. File, example, ThingSpeak. Pergi kat sebelah bawah ni, dia ada dekat huruf T tu, dia ada tulis perkataan ThingSpeak. Sebelahnya dia ada tulis 2, ESP32 dan juga ESP8266. Betul tak? Lepas itu anda akan nampak perkataan seperti read field dengan write field. So saya akan ambil write multiple fields. Apa dia? Write multiple fields. So inside the write multiple fields ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda telah boleh melakukannya dengan begitu mudah. Jadi saya tunjukkan sekarang betapa mudahnya ingin dilakukan. Pertama, apa dia? Pertama, anda nampak tak perkataan secret dekat atas ni? Dia ada satu tab namanya secret. Nampak tak? Ni, sebelah kanan tu dia ada satu tab namanya secret. Betul? Secret ini, kalau nak pakai sketch yang asal, dia memang diletak di tempat belakang lah. Supaya contoh bila saya ajar tuan-tuan dan puan-puan, secret tu tak nampak lah. Maknanya saya punya username dengan password semua tak nampak. Tapi untuk tujuan memudahkan proses pembelajaran kita dan mengelakkan berlakunya elemen kicap, maka saya cadangkan anda copy je lah benda alah ni. Copy. Lepas tu letak kat mana? Letak dekat sebelah Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. Letak sebelah depan. Letak kat sebelah ni lah. Okey, yang ini kita akan buat nanti. Dekat mana? Dekat main sketch. Faham ya? Dekat mana? Main sketch. Tapi kat sini bukan main sketch. Sebab kat sini adalah sketch yang nak mengajar you all sekarang ini untuk menghantar data ke IoT ThingSpeak sebagai simulasi. Apa dia?
sebagai simulasi. Okey, dah bersedia belum? Cara dia pertama, pergi ke secret ni, masukkan SSID, iaitu username anda. Saya masukkan username. Username ni anda tak payah heran lah. Sebab yang ini memang biasanya saya gunakan untuk apa-apa saya punya hotspot. Okey, kemudian kita akan masukkan secret. Secret ni nak dapat dekat mana? Secret ID. Ambil ID. ID ni nak dapat kat mana? Dekat Tying apa? TimeSpeak. Betul. Kemudian kita ada yang kedua, namanya API. API ambil dekat mana? Write API. So, saya telah copy and saya tampalkan ke dalam secret berkenaan. Okey? So, kat sini, contoh, anda letakkan anda punya SSID. Dekat sini, contoh, anda letakkan anda punya password. Okey, faham ya? Siapa nak tiru-tiru, tak ada masalah. Kan? Paling-paling pun, awak dapat je saya punya wifi kan? Kalau tak kena hack, kalau kena hack, aku yang dapat duit kau. Macam tu. Alamak, aku tengah record. Okay, whatever it is, XXX ni nanti orang kata lucah. Saya buat YYY lah. Kan? So, ini contoh SSID anda ikut lah. Kalau tengok kat sini macam-macam ada ni. Nama ni. Ni, Mims. Wow. Tin, Eric, iPhone, Kitsu, Poco Bono. Apa ni? Xiaomi dan sebagainya lah kan. Okay, anda boleh masukkan lah secret SSID dan sebagainya. Baik. Setelah selesai, maka kita pergi kepada main sketch. Okay, dah ready dah main sketch? Ada berapa number kita? Ada 5, betul tak? Ada berapa variable kita tuan-tuan? 5. Kita ada variable yang pertama dinamakan sebagai apa? Soil moisture, betul? Yang nombor 2 dipanggil sebagai? Soil moisture percent. Nombor 3 kita panggil sebagai temperature. Nombor 4 kita panggil sebagai humidity. Nombor 5 kita panggil sebagai sensor detector. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang tuan-tuan dan puan tengok kat sini, cuba nampak. Dia tulis apa? Initialize our value, integer, number 1, number 2, number 3, number 4 dan sebagainya. Jika tuan-tuan dan puan-puan tengok contoh yang diberi oleh ThinkSpeak ni, dia mengkonon-kononkan untuk menghantar random number. Faham ya? Mengkonon-konon menghantar apa dia? Random number. Oleh yang demikian, untuk menyenangkan jiwa anda, maka mari kita buat benda yang sama supaya anda nampak macam mana ia yang dikatakan dihantar itu. Nak buat tak? Okay, so anda copy yang nombor integer number 4 ni, anda masukkan ke dalam anda punya another row, and then you are going to define this one as a number 5. Okay, jelas ya? So kita ada variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5. Variable nombor 1 ni, jika tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, dia adalah tidak lain tidak bukan hanya memasukkan nombor mengikut urutan. Lepas nombor 1, nombor 2. Lepas nombor 2, nombor. Lepas nombor 3, nombor. Lepas nombor 4, nombor. Lepas nombor 5, nombor. Sampailah nombor 99. Lepas tu dia jadi nombor berapa balik? Nombor 1 balik. Faham Ini contoh yang diberi oleh siapa? ThinkSpeak. Tetapi kalau untuk anda gunakan yang sebenar, yang ini adalah anda punya apa? Anda punya variable lah. Kalau dia adalah soil moisture, soil moisture. Kalau dia adalah soil moisture percentage, soil moisture percentage lah ya. Faham? Mungkin faham, kita tak faham, tak apa. Okey, saya akan buat yang terakhir. Namanya adalah number berapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 5. Okey, so maknanya nombor 2 akan hantar random number daripada 0 sampai 100. Begitu juga dengan number 3, number 4 dan number 5. Okey, so jika anda telah selesai memasukkan username dan password dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan telah menambahkan elemen-elemen berikut dan tuan-tuan dan puan-puan menekan butang upload dan anda buka handphone anda punya hotspot dan melakukan tethering, maka dia akan connect kepada anda punya wifi dan data-data ini akan dihantar ke IoT Cloud atau ngesepik. Apa dia? Okey, boleh lakukan sekarang. Saya bagi masa tak lama Saya bagi masa 2 minit je. Tolong buat sekarang. I'm going to click the serial monitor and then I can click the reset button lah. So let me double check what is the serial
I got problem on my board lah actually. But it's okay. The board are trying their best to connect with the internet. If the board successfully connect to the internet, okay, connected, nampak Channel update successfully, nampak tak? Channel update successfully. Dia akan hantar data lah. Sebab data ni adalah 0 sampai 100. Data ni adalah data random, 0 sampai 100. Data ni adalah data random. Dan jika anda lihat di bawah sekali ini, dia akan ada yang dipanggil sebagai delay for 20 second. So if you count 20, count down, another data will be pop up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. So dia akan tulis channel update, dia akan hantar lagi satu data. Macam itulah berikutnya sampai bila-bila kat sini dia tulis problem updating channel, HTTP code error 301. Okay, ni berlaku sebab apa? Sebab saya ada 4 file. Tapi saya hanya hantar saya ada 5 data. Saya ada 5 channel tapi saya hantar 4 saja. So ini contoh sajalah whatever it is, dia try their best lah untuk hantar data Okey, dapat tak hantar data? Dapat ke tak dapat? Tak dapat? Dapat. Okey, dapat cakap dapat sebab saya nak pergi kepada step yang terakhir. Step yang terakhir adalah seperti berikut. Okey, dapat Okey, kalau dah dapat, saya akan pergi step yang terakhir Baik. Step yang terakhir,